Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dalam channel saya. Seperti biasa, terima kasih bagi anda yang telah subscribe dan menonton channel saya ni. Anda memang awesome. Jika belum, apa lagi? Subscribe lah. Tunggu apa lagi? Sokong sikit channel saya. Okey, hari ini kita nak bercakap satu tajuk yang sangat popular dan sering dan sedang diperkatakan dengan hangat sekali, iaitu kelas hybrid. Saya akan cuba menerangkan dengan bahasa yang paling mudah untuk anda faham pada guru, pada pegawai PPD, pada JPN, pengetua guru besar. Apa itu kelas hybrid dan bagaimana kita nak laksanakan kelas hybrid selepas ini. Okey, seperti biasa kita dengar dululah intro. Okey. Now kita nak bincang tentang kelas hybrid. Okey. Sebelum tu kita kena clarify. Saya tak nak pergi terlalu teknikal. Saya tak akan memberi anda definisi-definisi yang besar, hujah-hujah daripada sekolah-sekolah yang ada di luar sana anda boleh cari. Tapi saya nak terangkan dari segi bahasa paling mudah, layman punya bahasa, bagaimana kita nak faham kelas hybrid dan bagaimana sekolah boleh melaksanakan kelas hybrid. Dan bagaimana JPN, PPD boleh buat rintis dan mencadangkan kepada negeri-negeri masing-masing bagaimana kita nak buat kelas hybrid. Mungkin anda seorang pengetua atau anda guru besar, anda boleh mendapat sedikit sebanyak idea ini, kefahaman yang mungkin bakal saya berikan untuk kita laksanakan kelas hybrid yang sebenarnya di Malaysia. Hybrid version Malaysia. Okey. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau anda nak komen, anda boleh tulis di bawah, tak ada masalah, sebab manusia itu bukan semuanya betul. Mungkin saya juga ada membuat kesalahan dalam penerangan. Okey, first, okey, anda harus tahu bahawa flip classroom dan hybrid ada kaitan tapi ada perbezaan. Okey, now anda kena dengar, flip classroom bukan hybrid, tetapi flip classroom ada dalam hybrid. Ataupun bahasa mudah senang, hybrid bukan flip classroom. Itu paling mudah. Tapi flip classroom ada dalam hybrid. Sebab flip classroom berlaku sebelum flip classroom itu sendiri popular. Kita dulu-dulu, zaman dulu lagi dah kita dah buat flip classroom. Cuma kita tak panggil dia flip classroom. Anda pun tahu, di mana di akhir pengajaran atau di awal pengajaran selalu guru-guru pesan, besok baca muka surat sekian-sekian, kita akan bincang di sekolah. Atau balik rumah buat kerja sekian-sekian, besok hantar. That flip classroom. Bahasa paling mudah, itulah flip classroom. Okey? Faham? Now, kita nak cakap tentang hybrid. Okey. Bahasa paling mudah juga. Hybrid ialah campuran daripada kedua-duanya lah. Kelas online campur kelas face to face. Okey. Sekarang ni, semua pelajar di seluruh Malaysia, semua sekolah di seluruh Malaysia sedang melaksanakan hybrid, iaitu grup A datang sekolah, grup B buat di rumah. Minggu depan atau bulan depan tukar, grup B pula datang sekolah, grup A pula datang sekolah. Itu adalah salah satu jenis hybrid. Paling mudah, itulah hybrid paling mudah, salah satunya. Cuma sekarang ni ada intention daripada JPM ataupun PPD ataupun sekolah, kita nak buat hybrid yang serentak. Maksudnya, ada kelas yang berlaku di face to face, serentak juga berlaku simultaneously. Betul tak betul bahasa Inggeris saya? Kalau tak betul, tolong betulkanlah kan. Simultaneously berlaku dalam kelas, berlaku PDP bersemuka, online juga berlaku PDP bersemuka. Secara online lah. Maknanya, guru yang sama sedang mengajar dalam kelas dan murid di online juga sedang belajar pada waktu, subjek dan juga guru yang sama. Itu hybrid yang sedang diperkatakan di Malaysia. Nak serentak. Okey, kalau hybrid yang tak simultaneously, okey, tak ada masalah. Maknanya guru dekat rumah, murid dekat rumah bagi kerja, dia akan buat, akan belajar pakai modul online semua, kan, akan pakai LMS masing-masing lah. So, sekarang ni, kita tak nak guna LMS untuk cater murid yang di rumah. Sebab itu adalah modul atau model A hybrid. Kita nak bincang model B hybrid, iaitu serentak.
sekolah bersemuka dengan murid di rumah serentak. Okey, itu yang kita nak bincang dalam topik hari ini. Okey, sebelum tu ada beberapa perkara yang perlu diconsider oleh anda jika anda ingin melaksanakan hybrid serentak ini, simultaneously hybrid ni. Pertama, jadual. Okey, so jadual waktu murid bersemuka haruslah sama juga dengan jadual waktu murid hybrid. Sebab nama lagi nak tengok serentak, kan? Kalau murid kelas 1A BM pukul 8, murid di rumah 1A di rumah atau kelas lain-lain yang di rumah yang nak mengikuti kelas bersemuka ni haruslah diberi jadual yang sama dengan kelas bersemuka. Itu syarat paling utama sekali. Sebab kita nak buat simultaneously, mestilah serentak, mestilah sama jadualnya. Mungkin bukan semua kelas, mungkin bukan semua subjek, tetapi that particular subjek yang nak diserentakkan, nak dihybridkan, mesti ada jadual yang sama. Parallel session katakan. Tapi parallel session lain-lain topik. Ini sama kelas, sama masa, guru yang sama. Okey, itu satu. Keduanya adalah peralatan guru. Sebenarnya nak laksanakan hybrid serentak ni sangat mudah. Google Meet pun dah boleh buat. Okey, sebab cikgu-cikgu dah 2 tahun menggunakan Google Meet, maka Google Meet itulah digunakan untuk hybrid serentak. Bagaimana? Senang saja. Bawa notebook cikgu, masuk dalam kelas, letakkan notebook yang ada webcam. Mesti ada webcam. Okey? Mesti ada webcam yang memaparkan bukan muka cikgu, tapi ke whiteboard. Webcam itu mesti shoot dekat whiteboard yang cikgu nak mengajar. Sebab murid dalam kelas nak tengok cikgu mengajar, murid dekat online pun nak tengok cikgu mengajar. Ini cara satu cara satu untuk yang serentak ni. Mungkin kalau whiteboard webcam tu pula mesti letak aras tinggi sikit lah, jangan letak dari bawah mendongak. So mungkin letak angle yang mendongak, ya kalau rendah kameranya, so murid akan mendongak, so tak nampak sangat lah. Murid yang kamera tu akan mendongak, so walaupun murid tengok separa mata, tapi kamera mendongak, tulisan mungkin tak jelas, kan? So mungkin kena alas sikit meja dengan kerusi ke dengan apa-apa saja, supaya kamera notebook cikgu paras mata cikgu mengajar. Kalau cikgu tak ada atau tuan-tuan tak ada webcam yang berasingan, kalau ada webcam yang berasingan senang. So letak saja stand tinggi paras muka dan tayang, shoot ke arah whiteboard, sebab cikgu nak menconteng whiteboard. Satu, kamera ataupun komputer yang ada kamera. Keduanya, kalau boleh, cikgu mesti guna headphone yang tidak mengganggu pendengaran untuk murid luar. Kalau cikgu pakai headphone yang tutup semua, mungkin cikgu tak nampak apa soalan daripada murid yang berhadapan. So cikgu kena pakai wireless Bluetooth yang jenis bone conduction, ataupun cikgu pakai sebelah saja, sebelah lagi nak dengar. Sebab tujuannya ialah kita tak nak soalan atau bisingan daripada online mengganggu kelas di dalam bersemuka. Kalau sekadar bertanya, kalau murid bertanya, mungkin mereka boleh dengar apa soalan dia. Tapi kadang-kadang biasalah dekat online, kadang-kadang student tu dia background dia macam-macam. Ada background bunyi adik, ada background bunyi ayam, ada background bunyi kereta, ada background bunyi mesin rumput. So bunyi itu akan mengganggu murid yang dalam kelas bersemuka. That's why kalau boleh cikgu pakai headset untuk hanya cikgu je dengar. So bisingan itu tak mengganggu orang lain lah. Okay? Kalau boleh. Kalau tak boleh nak buat macam mana? Kalau voice itu dapat dikontrol, under control, cikgu mungkin boleh pakai speaker, sebab orang lain pun boleh dengar juga apa soalan dia, kan? Okay, satu. Kedua, itu dah dua kan tadi kamera dan notebook, kemudian headset, dan kalau boleh clip mic. Okay, wireless clip mic, ataupun kalau yang clip mic yang wired pun kena panjang sikit lah, sebab cikgu mungkin bergerak jauh daripada kamera dan notebook, maka suara cikgu tak kedengaran sangat untuk online. So kena pastikan suara kita dapat di-capture dengan baik oleh murid-murid yang berada di online, sebab dia serentak, bukan rakaman. So suara pakai mic yang clip, wire-nya panjang, ataupun Bluetooth clip, mikrofon yang clip punya. Okay? Of course internet tak dapat lari lah.
Sekarang pun kita sedang guna internet kan, online kat rumah pun sekarang, PDPC pun kat rumah pakai internet. So bab internet saya tak nak cerita lah. So jangan cerita lah kalau saya hujungnya tak ada online, tu tak perlulah. Okay. Okay. So tu cara pertama peralatan dia, tanpa menggunakan LCD, guna whiteboard macam biasa. Okay. Cara kedua, peralatan yang sama tapi boleh ditambah dengan LCD. Sebab mungkin cikgu tak nak menconteng di whiteboard, cikgu nak menconteng di komputer. So paparan komputer cikgu dipaparkan ke whiteboard, maka ia dapat dilihat oleh murid yang bersemuka dan juga murid online. Cikgu menconteng menggunakan, cikgu kan ada sekarang dah ramai dah guna whiteboard online kan, Jamboard lah, whatever semua. So murid yang di rumah dapat lihat contengan cikgu, pengajaran cikgu. Murid yang di depan cikgu bersemuka face to face ni pun dapat melihat pengajaran cikgu. Guru dah bunyi dah tu, nak hujan dah tu. So dengan bantuan LCD, dua orang dapat. Okey. Kalau cikgu bersemuka online, LCD tak perlu sebab murid hanya melihat skrin. Tapi LCD tu digunakan untuk murid yang dalam kelas. So cikgu mungkin kurang berdiri, cikgu boleh mengajar sambil duduk, menconteng di whiteboard secara maya, tapi dapat dilihat juga oleh murid bersemuka. Okey? So itu antara cara paling mudah, tak banyak peralatan, tak susah, dengan kemahiran yang sedia ada, menggunakan Google Meet sahaja, cikgu dah boleh buat hybrid yang bersifat serentak atau simultaneously hybrid. Okey? So hybrid sekarang dah on, cikgu dah buat dah. So hybrid simultaneously sangat mudah, sama macam hybrid sekarang, cuma bawa peralatan tu ke dalam kelas, pastikan internet ada, tayangkan guna LCD ataupun just kamera saja menghadap whiteboard. Cikgu mengajar seperti biasa. Soalan-soalan cikgu juga boleh didengari oleh cikgu dan juga murid. Suara cikgu yang mengajar juga didapat didengari oleh murid yang di hadapan dan juga murid yang di online. Okey. Pembagian kumpulan aktiviti saya rasa tak ada masalah. Cikgu dah biasa. Yang berdepan, cikgu buat aktiviti berdepan. Yang dekat rumah, cikgu buat aktiviti dalam Google Classroom. So, tak ada masalah. So, itu penerangan ringkas setakat ini sebab semua orang sedang bercakap bagaimana nak melaksanakan hybrid serentak. So, saya memberi penerangan ringkas untuk anda. Penerangan detailnya, jika ada permintaan, kita akan buat siap dengan contoh sekali. Okay? So, jumpa lagi. Next time, kalau ada komen, kalau ada kesalahan saya, boleh bagi tahu dekat bawah. Mungkin saya boleh buat penerangan lebih lanjut untuk anda. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.